Podcast Seram bersama Alip Bosku. Tunggu selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Alip Bosku. Baiklah, channel ini banyak menyediakan video-video yang menarik. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang loceng untuk update video-video yang terbaru. So guys, kita sudah ke podcast seram yang ke-11 guys. Wow. Ya, sudah masuk yang ke-11. Okey, jadi seperti biasa saya akan kongsikan beberapa kisah seram untuk anda. Dan saya harapkan sokongan anda berterusan. Bukan saja setakat di YouTube, di TikTok, di Facebook maupun di podcast saya lah. Jadi teruskan sokongan anda. Sharekan kepada rakan-rakan anda di grup-grup hantu. Siapa yang suka cerita seram, sharekan ya, sebab sokongan anda sangat perlu untuk saya supaya channel ini terus berkembang. Okey, jadi please saya mohon kepada semua penonton dan pendengar channel Alip Bosku untuk memberi sokongan terus kepada channel saya. Jadi jangan buang masa lagi, kita ke kisah seram yang pertama. Baiklah, kisah seram kali ini berlaku kepada seorang remaja perempuan. Dia bersama keluarganya bercuti di negeri Selangor dan mereka telah mengambil satu homestay yang terletak di sebuah kondominium. Jadi mereka pergi ke kondominium tu, dong check in biasalah pada waktu petang ya. Selepas check in, kondominium tu terletak, bilik mereka lah terletak di tingkat 25 dan kondominium tu dia ada 35 tingkat. So untuk naik memang kena guna lift lah. Jadi malam tu mereka tidak makan malam, dan kebetulan ada jugalah restoran di bawah kondominium tu. Jadi ramai-ramai satu family turunlah, ramai-ramai mereka makan. Jadi selepas makan, remaja perempuan ni mengantuk. Dia macam yang mengantuk sangat lah, mungkin penat berjalan lah, jauh perjalanan ya dari kampungnya sampai ke bandar ya, ke kondominium tu. Jadi dia bagi tahu ayahnya lah, Pak, mengantuk betul aku Pak, nak tahan sudah ya. Memang mengantuk betul saja. Sampai habis makan pun dia duduk pun yang tidur ayam yang tidur ayam. Jadi dia tahan, dia membalik lah. Bapaknya pun bagi kunci bilik lah, nah kau ambil lah, pergilah naik ya. Hati-hati siap bapak mau bawa adik-adik kau ni, mak kau ni jalan-jalan sekitar sinilah. Jadi dia pun naik lah. Jadi dia pun pergi ke lift. Dia tekan butang lift dan tunggu lift bomba yang buka. Ting. Tapi biasalah kalau mana-mana pun flat kah, kondominium kah, kalau lift bomba tu buka memang orang akan guna. Jadi dia pun naiklah, masuklah ke lift bomba. Jadi lift tu tutup dan dia tekan tingkat 25. Tapi lift tu tidak bergerak. Dia cakap kan, kenapa tak bergerak ni? Dia macam masih tingkat 1 lagi. Biasanya kalau lift yang bergerak dia akan yang kan terasa macam naik lah. Tapi lift tu macam tidak respon. Dia tekanlah lagi 25. Kenapa tak respon ni? Jadi dia tunggu sampai dia kepanasan. Cakap panas ni. Dia tekan kuat-kuat 25 terus tergerak. Dia cakap lega lah, tergerak sudah. Jadi dia menunggulah sampai ke tingkat 25. Jadi di lift yang 1, 2, 3 begitu kan. Kemudian dia terlelap. Oleh kerana mengantuk sangat, dia terlelap sekejap. Dan bila dia terbangun, sudah sampai tingkat 25. Tapi lift tidak terbuka, dia tutup. Dia cakap. So dia tekanlah tingkat 25 lagi. Tapi tidak juga terbuka. Ya, dia cakap. Dia kemudian, kenapa nak terbuka ni, dia cakap kan. Dia sudah macam cuak lah, macam yang alamak. Dia cakap. Jadi dia tekan tingkat lain pula. Tiba-tiba lift tu ternaik. Naik ke tingkat 33. Tingkat 33. Sampai di tingkat 33 pun tidak terbuka. Cakap, dia sudah mulai panik. Jantung sudah mulai berdebar. Dia cakap, alamak, aku terperangkap ke dalam lift ni, dia cakapkan. Kemudian dia tekan tingkat 25 lagi. Tapi lift tu tidak respon. Guys, tidak respon.
Ya, jadi dia sudah panik. Dia cakap, kenapa lift ni tak kena aku terperangkap ni, dia cakap. Dia tekan semua nombor di lift tu. Tiba-tiba lift tu mati. Nah, bergelaplah dia dalam lift tu dan bulu roma dia sudah mulai kembang. Dia pun mula menangis sudah. Kenapa lift ni rosak? Dia minta tolong. Tolong. Siapa di luar? Tolong. Tapi tidak ada respon. Kemudian dia keluarkan handphone dia untuk call mak dia dengan ayah dia. Bila dia cek, coverage telefon tidak ada guys dalam lift tu. Nah guys, menangis dia terus. Ya, dia cuba tengok. Kemudian dia hidupkan flashlight telefon lah, dia cuba tekan-tekan lah, ya, tekan-tekan bagian lift tu, tapi lift tu tidak bergerak guys. Dia sudah semakin takut. Tidak lama kemudian dia rasa seperti ada orang dalam lift tu, ya. Dia terdengar suara seperti ada suara orang bernapas. Betul-betul berdekat dengan telinga. Sudahlah, lift tu gelap kan, kau hanya guna torchlight handphone saja. Dia pun cuba perhati, dia cuba siapa tu, tapi tidak ada orang guys, ya. Tapi suara nafas orang tu ada, ya. Kemudian tidak lama kemudian dia dengar seperti ada suara, ya, perempuan menangis. Tambahlah dia ketakutan, menangis, tolong. Suara menangis tu semakin lama semakin kuat. Guys, kalau aku ketakutan. Dan dia cerita sampai dia terkencing guys. Kalau sampai terkencing ni, kau memang ketakutan lah sangat guys. Ketakutan. Dia terkencing, dia cakap. Ya, kerana ketakutan dalam lift tu. Sebab dia dengar suara nafas orang dan seorang menangis. Kalau aku dalam suasana tu begitu memang panik lah. Kau tak tahu mau buat apa kan. Ya, sudah terperangkap begitu. Kemudian dia pun mengambil jalan untuk istighfar dan baca doa. Ya, baca doa pun dia macam terkumat kamit. Dia bacanya pun tunggang langgang sudah surah-surahnya. Dia baca 3 kul tapi macam tunggang langgang sudah. Macam mana kau ketakutan betul-betul. Tidak lama kemudian lift tu tiba-tiba hidup. Ting! Hidup terus. Dia tekan terus tingkat 25. Lift tu turun ke tingkat 25 dan suara menangis tu semakin kuat. Dia tengok tidak ada orang dalam lift, tapi dia terdengar suara. Dan tidak lama kemudian dia tercium satu bau yang hanyir dan busuk. Ya, dia sudah menangis, cepatlah tingkat 25. Sampai saja tingkat 25, lift tu pun terbuka saja lift tu. Terus dia pecut lari lintang pukang menuju ke rumahnya. Dia buka bilik rumahnya, terus masuk tandas. Dia basuhlah pakaiannya yang terkencing tu, ya. Dia mandi, dia masih menggeletar, dia masih teringatkan suasana dalam lift tu. Dia basuh, dia jemur, kemudian dia balik biliknya, terus tidur, ya. Terus dia tidur sambil ketakutan. Pulang mak ayahnya, dia pun ceritakan segala-galanya dan ayahnya cakap, memang kau kena ganggu. Guys, apalagi remaja perempuan tu demam selepas itu. Baiklah, kisah seram seterusnya berlaku kepada seorang nurse. Dia ni bertugas pada shift malam. Jadi sebelum dia bertugas, dia solat isyak dahulu di surau yang sediakan. Okey. Jadi semasa dia solat, dia rasa macam tidak selesa. Biasanya tidak ada gangguan begitu, tapi tiba-tiba dia macam tidak rasa selesa, seperti ada benda yang memerhatinya dari belakang. Dan sepertinya ada orang ikut sembahyang di belakang dengan dia. Tapi dia tengok kiri kanan memang tidak ada, ya. Tapi dia dapat rasakan benda tu dan kebetulan dia memang sendiri saja solat di surau itu. Ketika dia solat, tiba-tiba dia terhidu satu bau hanyir yang bau busuk, ya. Jadi dia solatnya sudah tidak khusyuk. Dia cakap, bau busuk mana pula ni kan? Ada orang masuk ke dalam bilik ni, ada tuala busuk ke apa ke kan? Macam bau bangkai begitu. Dan selepas saja dia solat, dia cuba cari bau busuk tu. Bau busuk ni macam di luar surau ni, dia cakap. Jadi dia keluar, dia cuba cari di mana. Sekalinya guys, di satu sudut, ya, luar surau tu, di kawasan bangunan tu, dia nampak satu sosok pocong guys.
betul-betul tinggi sampai mendekat ceiling, berdiri. Dia pun tergamam, terkejut. Astagfirullah, apa yang ku nampak ni, cakap kan? Betul ke apa yang ku nampak ni? Ya, betul-betul sosok tubuh pocong tu betul-betul berdiri di depannya. Dia menggeletar sebab itulah kali pertama dia nampak. Jadi apalagi dia terus meminta tolong lari terus ke kaunter jururawat. Dia panggil kawannya, Miza, tolong aku, Miza, dengan keadaan menggeletar, ya. Dan sampai saja ke kaunter dia terkejut. Si Miza terkejut, kawan dia. Kenapa kau ni? Kenapa? Dia tidak tercakap sudah. Sabar. Kenapa kau ni? Istighfar banyak-banyak, istighfar. Ya, dia kawan itu pegang dia punya dada, jantung dia. Macam kuda berlari, guys. Kemudian dia tanya kawannya beritahu yang dia ternampak pocong di luar bilik surau. Tiba-tiba mereka terdengar lagi suara lagi minta tolong, dan mereka kenal itu adalah kawannya si Ina. Tolong, tapi dari tangga, ya, pintu tangga macam minta buka. Juk. Jadi dia cakap, siapa tu? Misa, kita tengok itu suara si Ina tu. Tapi mereka macam takut, alamak, itu si Ina ke atau hantu? Ayo kita tengok, mata dia betul-betul minta tolong. Jadi si Miza ni di depan dan yang perempuan tu di belakang memegang. Ketakutan membontotlah di belakang. Dan bila tengok buka pintu dekat tangga itu, memang betul kawannya si Ina tengah bergegar ketakutan. Ina, kenapa kau ni? Apa yang berlaku ni? Pocong pun sama juga. Dan si Ina cerita ketika dia hendak turun daripada tingkat 4, dia cakap lift rosak, dia cakap lift macam tidak berfungsi, jadi dia terpaksa turun melalui tangga. Dan ketika dia hendak turun melalui tangga, dia terhidu satu bau busuk, ya. Jadi dia cuba cari bau busuk tu. Apabila turun dari tangga tu sampai satu tingkat, dia nampak, ya, sekujur, ya, sebentuk sekujur pocong betul-betul berdiri di atas tangga, ya. Jadi dia pun terkejutlah Sina, berlari dia, ya, hampir tersadung, terjatuh di tangga. Dan sampai di pintu tu dia tidak dapat buka, ya, Dia tahu boleh berkunci ke apa, tapi dia nampak pocong tu turun dari tangga menuju ke tempat dia, dan semakin lama semakin dekat. Dia menangis, guys, si Ina tu. Dan nasib baik kawannya cepat buka, benda tu terus nampak hilang. So malam tu memang pocong mengganggu kedua-dua nurse tersebut, ya. Dan selepas kejadian itu mereka laporkanlah kepada orang punya ketua, dan mereka terpaksa memanggil ustaz, ya, ustaz yang bertugas di hospital. Setiap hospital dia ada ustaz disediakan, dan ustaz tu membuat ruqyah lah, ya, di kawasan tu agar tidak ada gangguan pocong lagi. Dan benda tu menjadi misteri kepada mereka, dan mereka sudah tidak berani bersendirian kalau mau bertugas di hospital pada waktu malam. Mereka akan pastikan berteman. Dan ustaz tu kata, selepas ni ke mana-mana apa yang kamu ingin lakukan, kamu mesti baca doa supaya tidak diganggu oleh gangguan jin pocong. Kisah yang seterusnya dikongsikan oleh Ustadz Malik yang bertugas di negeri Sarawak. Dia telah mendapat sebuah panggilan daripada sebuah sekolah mengatakan sekolah tersebut telah diganggu oleh pelajar-pelajar yang telah terkena histeria. Sedia maklumlah kalau pelajar-pelajar yang terkena histeria ni, dia bukan satu orang dua orang, dia akan berjangkit dari kelas ke kelas, dan sampai satu masa ramailah akan terlibat. Jadi penolong kanan hal ehwal murid HEM menelefon Ustaz Malik. Dia cakap, Ustaz, boleh minta bantu kah Ustaz? Apa hal ni puan? Sekolah ni, dia cakap, setiap hari diganggu oleh pelajar histeria. Terlalu ramai belanja pelajar histeria sehingga mengganggu pengajaran dan pembelajaran di sekolah ini, ya, dan mengakibatkan ramai yang tidak dapat hadir ke sekolah. Jadi ini sesuatu yang tidak baik lah, ya, kondisi yang tidak terbaik untuk sekolah. Jadi kami minta Ustaz untuk tengok-tengokkan dan bantulah apa yang mampu. Jadi Ustaz tu bercakap, okey, baiklah puan, nanti habis sekolah tengah hari ini saya akan datang. Jadi puan PK HEM tu pun mengiyakanlah, ya, kami tunggu Ustaz nanti. Jadi selesai saja sekolah tengah hari, Ustaz tu terus menuju ke sekolah menengah yang dikatakan itulah. Dan sampai saja di sekolah menengah tu, dia telefon dah cari penolong kanan HEM tu.
Dan penolong kanan Ham tu menyambut baiklah dengan ustaz tu. Dia kata, "Ustaz," dia ceritakanlah segala-gala yang macam mana benda tu boleh berlaku. Dikatakan pelajar-pelajar histeria ni diorang terdengar suara orang menangis, suara orang ketawa, ya, jadi mengakibatkan ramai pelajar yang histeria dan benda tu berjangkit-jangkit dan berlaku setiap hari. Jadi ustaz tu cakaplah, dia cakap, "Saya ronda-ronda lah dahulu di kawasan sekolah ni, tengok kawasan mana yang berpotensi," boleh dicakapkan, yang didiami oleh bangsa-bangsa jin ni. Jadi ada beberapa orang guru yang join sekali dengan ustaz untuk tengok-tengok. Jadi dia tengok kawasan-kawasan situ, dia ternampak ada satu bangunan paling hujung, dan bangunan tu sudah tidak digunakan dan nampak semak sedikit. Jadi si Ustaz Malik ni tertarik dengan kawasan tu, dan bila dia pergi ke kawasan tu, penolong kanan Ham tu pun beritahu, dia cakap, "Di sinilah," ya, dia cakap, "pelajar-pelajar tu terdengar suara orang menyanyi, suara orang menangis, suara orang ketawa. Jadi siapa saja yang lalu kawasan ni pasti akan terkena histeria." Jadi Ustaz Malik tu pun pergi dekat di kawasan situ, dan bila dia pergi dekat, dia terdengar ada suara orang menyanyi, dan memang syahdu lah, kata Ustaz tu. Dia cakap, betul lah, dia cakap, macam ada suara orang menyanyi, tapi dia tidak dapat tangkap di mana suara orang menyanyi itu. Dia tengok, tak ada juga, tapi dia takut dia saja yang dengar. Dan dia tengok muka-muka guru tu, semua muka-muka guru tu macam tiada lah pula perasaan yang terdengar kan. Dia mengucap, ustaz tu mengucap juga, "Ada kamu dengar suara?" Tapi semua macam tidak ada respon. Jadi dia tengok respon seorang-seorang lah guru tu, sampai ada satu orang guru, ya, guru tu nama guru tu Cikgu Amir, sebab pada name tag lah. Cikgu Amir tu macam dia perasan memang ada suara tu, dan sambil tersenyum lah, ada ke cikgu yang perasan. Dia macam angkat tangan dengan ustaz tu. Dia tahulah daripada semua guru tu ada satu orang yang sama macam dia dengar suara tu. Dan kemudian ustaz cakap lah, dia cakap, "Adakah siapa dengar macam ada suara orang menyanyi?" Jadi yang orang-orang situ, tiada ustaz. Dia cakap memang dia salah yang dengar suara tu. Dan dia cuba perhati, tapi kuasa memang tidak nampak apa-apa lah, tapi dia terdengar suara menyanyi tu semakin lama semakin kuat. Jadi untuk mengelak ketakutan, nanti ada guru yang kena rasuk kan, dia bawa lah guru-guru tu beralih. Jadi jom kita pergi pejabat lah dulu, kita akan bincangkan benda ni. Jom. Jadi semua pun berjalan, termasuk, dan dia perhatilah dengan Cikgu Amir. Kemudian dia cakap, "Cikgu Amir ada dengar kah?" Cikgu Amir tu hanya mengangguk. "Tak apa cikgu, nanti kita akan selesaikan benda ni." Cikgu Amir tu hanya senyum. Jadi sampai di pejabat, tadi ada 9 orang, dia cakap. Sekali dia kira 8 orang. Dia cakap kan, "Tak ada cikgu yang tertinggal kah?" Kemudian cikgu cakap, "Tak ada, semua ada semua sini ustaz." Dia cakap, dia cek balik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi 9 orang aku kira. Betul kan ni? Betul ustaz. Kemudian dia cek balik. Bila dia cek, Cikgu Amir tu tidak ada. Kemudian ustaz tu tanya lah, "Mana Cikgu Amir tadi?" Semua orang tertanya, "Cikgu Amir? Ustaz, di sekolah ni tidak ada nama Cikgu Amir." Guys, Ustaz Malik tu terkejut. Dia cakap, "Tak ada Cikgu Amir." Tadi masa kita pergi bangunan hujung tu, saya ternampak ada seorang guru bersama kamu, dan nama cikgu tu di name tag dia Cikgu Amir. Muka cikgu-cikgu di situ semua cuak. "Ustaz, jangan kasih takut kami Ustaz. Mana ada Cikgu Amir di sekolah ni? Tak pernah nama ada orang nama Cikgu Amir. Tidak tahu lah yang zaman dulu," dia cakap. Ustaz Malik cakap dalam hati dia, confirm memang Ustaz Amir tu bukan manusia, tapi dia sebahagian jin di sekolah itu. Jadi Cikgu Malik sudah tahu apa puncanya, dan dia beritahu penolong kanan, insyaAllah dia akan bawa beberapa rakannya untuk ruqyah dan buat solat hajat lah, agar tempat tu tidak diganggu. Dan dia nasihatkan supaya kawasan bangunan hujung tu dibersihkan, jangan biarkan kosong begitu, dan jangan biar kotor begitu, sebab tempat-tempat begitu boleh jadi tempat tinggal jin. Dan beberapa minggu kemudian, gangguan histeria sudah tidak berlaku di sekolah itu lagi, dan Cikgu Malik berasa bersyukur, dan dia harap dia tidak dapat lagi jumpa Cikgu Amir di sekolah itu.
So guys, itulah dia kisah seram kita kali ini. So bagaimana cerita seram kali ini? Adakah anda terhibur? Mudah-mudahan anda keseraman mendengar cerita-cerita saya. Jadi guys, setakat itu saja podcast seram kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi di podcast seram akan datang. Dan sebelum saya mengakhiri podcast saya mohon kepada semua yang melihat video ini, yang mendengar podcast ini, teruskan sokongan, sharekan kepada rakan-rakan anda, dan semua platform sama ada YouTube, TikTok kah, Facebook kah, teruskan sokongan. Sebab sokongan anda sangat membantu untuk memperkembangkan channel ini. Setakat itu saja, kita jumpa lagi di podcast akan datang. Ali Bosku, Assalamualaikum.